Abstrak untuk kajian ini ialah Islam merupakan agama yang senang didalami dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Agama Islam adalah merupakan agama yang tidak memaksa penganutnya. Akidah Islam merupakan perkara yang wajib dipelajari dan difahami secara mendalam dan betul oleh seluruh umat Islam. Untuk mempelajari tentang akidah Islam ini secara mendalam, kita seharusnya merujuk sumber-sumber yang sahih seperti Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab agama. Seterusnya, definisi akidah adalah perkara yang wajib diakui dengan hati dan jiwa tanpa sebarang syak, sangka dan ragu-ragu. Akidah merupakan perkara yang paling penting dalam agama Islam. Tanpa akidah yang kuat, umat Islam akan mudah goyah dan hanyut dari landasan yang benar. Akidah terdiri daripada dua bahagian, iaitu akidah suci dan akidah fasad. Kepentingan akidah kepada umat Islam adalah akidah sebagai pendorong agar manusia melakukan perkara yang baik di sisi Allah SWT yang Maha Esa. Umat Islam yang tidak gentar terhadap balasan Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. So, pengenalan ni antara poin-poinnya dia, apa itu akidah. So, akidah merupakan maksud lain bagi keimanan, kepercayaan, keyakinan. Ia juga bermaksud kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, serta beriman dengan nama-namanya dan segala sifat-sifatnya, juga beriman dengan 5 rukun iman yang lain. So, dekat sini kita jelas dengan maksud akidah. So, kalau kita tak percaya dengan kewujudan Allah SWT, kita tidak percaya bahawa Allah itu Tuhan, kita tidak percaya pada 6 rukun iman. 6 rukun iman seperti percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari akhirat, dan terakhir percaya pada qada dan qadar. So, bila kita tak percaya dengan semua ni, kita punya akidah boleh rosak. Akidah ini juga perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan akidah ini terserlah melalui intipati-intipati ayat-ayat Makkah, ayat-ayat Makkiyah yang banyak membicarakan tentang akidah. Okey, ayat-ayat Makkiyah ni apa? Ayat-ayat Makkiyah ni adalah ayat-ayat yang diturunkan pada 13 tahun pertama perutusan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah. Okey, poin seterusnya, akidah merupakan kunci kepada anutan agama, akar kepada ajaran Islam. Individu yang rosak akidah boleh membawa kepada kesyirikan dan gugur iman, manakala orang yang dengan sengajanya merosakkan imannya atau menggugurkan akidahnya boleh dianggap sebagai seorang yang murtad. Otajif kajian khususnya bertujuan mengenali erti sebenar akidah Islam, mendalami ilmu akidah dengan lebih mendalam, mengenali 6 rukun iman, mendalami kepentingan mempelajari akidah Islam. Justru itu, kajian kami bertujuan untuk membincangkan mengenai keutamaan akidah daripada segi pemeliharaannya pada masa kini sebagai aset utama umat Islam. Okey, untuk metodologi kajian senang sahaja. Kajian kami menggunakan kajian laborasi sahaja, iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Kajian laborasi ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi lah. Kajian laborasi juga dilakukan oleh kami dengan membuat pencarian di internet. Literature review di dalam laporan ini adalah definisi akidah.
Definisi akidah ini terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi syarak. Definisi akidah dari segi bahasa ialah diambil daripada perkataan Arab iaitu aqadah yang bermaksud mengikat atau menyimpul. Ia menunjukkan ikatan yang kuat di antara satu sama lain. Definisi akidah dari segi syarak ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap terhadap konsep ketuhanan, kerasulan, perkara zamiat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akidah adalah suatu kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan sifat-sifatnya. Pembentukan akidah merupakan asas kepada pembinaan umat Islam. Ia juga merupakan inti kepada amalan umat Islam itu sendiri. Sebagai contoh, dari kisah Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, mereka diseksa serta diancam maut tetapi tetap teguh dengan agama Islam. Asas akidah terbahagi kepada 4 peringkat iaitu: pertama, al-uluhiyah bermaksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kesempurnaan, yakni tempat untuk berharap dan berdoa. Kedua, an-nubuwah yang bermaksud perutusan Nabi dan Rasul yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang ketiga, as-samiyat yang bermaksud perkara-perkara gaib yang tidak boleh dilihat oleh panca indera manusia. Yang keempat, ar-rububiyah yang bermaksud mentauhidkan Allah sebagai pencipta, pemilik dan penguasa alam. Prinsip akidah adalah perkara yang amat penting dalam keimanan seseorang itu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan hendaklah kamu beriman kepada takdir Allah yang baik serta buruk. Hadis riwayat Muslim 9 dan At-Tirmizi 2535. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan rukun iman terbahagi kepada 6 perkara iaitu: pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Keempat, beriman kepada rasul-rasul. Kelima, beriman kepada hari akhirat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Akidah adalah pemeliharaan kesucian hati nurani. Setiap manusia harus memiliki akidah atau kepercayaan yang benar. Akidah amat penting bagi umat Islam kerana dapat membuatkan seseorang itu merasa tenang, pemikiran positif serta meyakini Allah yang Esa. Hasil kajian yang kami dapat daripada kajian ini ialah keyakinan diri sebahagian sifat kepribadian Muslim. Keyakinan diri antara sifat-sifat yang mencerminkan kepribadian seseorang Muslim yang unggul dan bertakwa kepada Allah. Islam sebenarnya menekankan aspek pengukuhan iman dan kekuatan akidah. Apabila seseorang mengucapkan syahadah diikuti dengan ketakwaan yang teguh dan imannya yang kuat, orang ini akan menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tasawuf tersohor Syekh Junaidah Al-Baghdadi pernah berkata, akidah ialah ketetapan ilmu yang tidak berubah-ubah dan tidak terombang-ambing serta tidak mudah goyah dalam hati. Kisah sahabat ternama dalam sejarah Islam membuktikan akidah yang utuh terhadap Allah. Sebagai contoh, kisah Sumayyah yang menyayat hati hingga menemui syahid dengan tusukan tombak daripada kemaluan hingga ke kerongkongnya hanya kerana mempertahankan keyakinan dan akidahnya kepada Allah. Ia antara kisah tragis tetapi unggul yang boleh mengingatkan kembali tentang kisah pengorbanan peribadi terbilang pada zaman Rasulullah SAW sekaligus hasil pemantapan keyakinan dan akidah. Natijahnya, lahir generasi awal hasil asuhan secara langsung Rasulullah SAW sebagai umat terbaik dan berkualiti dalam menerajui panji Islam, menongkah arus dan menyusun langkah untuk memantapkan nilai Islam dan iman ke serata pelosok dunia. Hasil kajian yang kedua ialah menangkas kefahaman liberalisme, pluralisme dan syiah. Isu akidah amatlah penting kerana ia akan menjadi perbezaan yang ketara di antara seorang Islam dengan bukan Islam. Akidah Islam akan memimpin umat Islam ke arah keredaan ilahi dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Umat Islam pada hari ini perlu menitik beratkan serta menekankan tentang pengukuhan akidah. Ia bagi memastikan dan memelihara kesucian akidah, kepercayaan, perkataan dan perbuatan daripada ke arah kesesatan dan kebatilan. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua lapisan masyarakat kerana boleh menjadi perkara yang serius kerana ancaman terhadap akidah umat Islam tidak akan pupus. Budaya turun-temurun atau adat nenek moyang yang bertentangan dengan Islam hendaklah ditinggalkan.
Begitu juga dengan usaha mencari rezeki yang halal hendaklah melalui pekerjaan yang halal. Ini kerana golongan yang berfahaman liberalisme dan pluralisme ini berpendapat bahawa semua agama adalah sama. Dengan ini, akidah yang dibina sedikit demi sedikit runtuh dan boleh menyebabkan umat Islam di negara ini terpengaruh dan secara tidak sedar mengiktiraf kebenaran agama lain selain agama Islam. Akidah merupakan tunggak keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Akidah yang utuh bagi seorang Muslim ialah yang melibatkan kepercayaan dengan rukun iman dan demikianlah sebaliknya. Pada hari ini, ancaman ke atas akidah umat Islam semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas, kemajuan internet dan kemudahan maklumat. Pemikiran yang bercanggah dengan akidah Islam seperti sekular, liberal dan syiah mula merebak ke atas generasi muda umat Islam. Seterusnya, hasil kajian yang ketiga ialah pemantapan akidah melalui sistem persekolahan. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang kedua kepada anak-anak Muslim selepas dididik oleh keluarga di rumah. Pada peringkat awal iaitu pra-persekolahan, pemantapan nilai akidah berjaya dilakukan dengan baik oleh sebahagian sekolah yang majoritinya penganut Islam, terutamanya di Pusat Asuhan Tunas Islam dan Taman Asuhan Kanak-kanak Islam. Di peringkat persekolahan pula, pemantapan nilai-nilai akidah boleh berlaku secara rasmi atau tidak rasmi. Pemantapan nilai-nilai akidah secara tidak rasmi adalah melalui nasihat yang disampaikan oleh guru di perhimpunan dan sebagainya. Bagi pendidikan secara rasmi, mata pelajaran pendidikan Islam yang mempunyai sukatan bab-bab akidah, syariah, tilawah Al-Quran, hadis, akhlak, sirah dan jawi. Silibus ini diajar secara berperingkat dan secara berterusan. Pendidikan Islam menjadi salah satu mata pelajaran teras di sekolah-sekolah. Ia merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua pelajar beragama Islam dan wajib diambil dalam peperiksaan. Namun, ia bukanlah satu mata pelajaran yang diwajibkan lulus dalam peperiksaan seperti wajibnya seseorang calon peperiksaan itu mendapat sekurang-kurangnya kredit bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Keadaan ini menyebabkan wujudnya para pelajar yang tidak mengendahkan mata pelajaran pendidikan Islam dan mengambil mata pelajaran tersebut untuk memenuhi syarat sahaja. Hasil kajian yang keempat ialah tugas ulama' dan umara' dalam memelihara akidah Islam. Sememangnya peranan ulama' umara' adalah penting dalam mewujud dan menyusun corak hidup beragama dalam masyarakat. Mereka bertanggungjawab menanam kepercayaan kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang wajib diimani. Bagi umara' dalam mengurus dan menguatkuasa pentadbiran, undang-undang bukan semata-mata berfungsi untuk menjatuhkan hukuman, yakni ukubah, tetapi ia juga penting untuk membendung daripada sesuatu jenayah itu daripada berlaku, wiqayah. Syariat Islam datang dengan penuh persediaan dalam mengawal dan memelihara akidah Islam sejak awal. Misalnya, ayat Al-Quran berhubung celaan kepada Tuhan-Tuhan orang kafir yang bermaksud, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 108. Kesimpulannya, kita haruslah mendalami konsep akidah Islam secara mendalam supaya dapat mengelakkan diri kita dari terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah kita dan menyebabkan kita dilaknat oleh Allah SWT yang Maha Esa dan terjerumus ke dalam api neraka. Kita boleh mengambil iktibar dari kisah-kisah yang pernah berlaku pada zaman Nabi berkaitan dengan keteguhan akidah para sahabat. Sebagai contoh, Bilal bin Rabah yang telah diseksa kerana menganut agama Islam, namun keteguhan imannya menyebabkan beliau tidak berganjak dari jalan Allah yang benar. Apabila kita sudah memahami konsep akidah Islam ini, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa agama Islam menyeru umatnya supaya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT sahaja.